Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Pemimpin Bersatu lapor SPRM, dakwah PHBN belanja mewah. Berita penuh. Seorang pemimpin Akar Umbi Bersatu melaporkan dakwaan perbelanjaan mewah Pakatan Harapan PH dan BN pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pelbagai laporan media dan posting media sosial menunjukkan PH dan BN menggunakan banyak poster dan bendera. Anwar Ibrahim juga menggunakan helikopter untuk bergerak sepanjang tempoh kempen, kata Ketua Bersatu Puchong itu Muhammad Syukur Mustafa. Dia berkata demikian pada sidang media di hadapan Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya hari ini. Dia juga mendakwa Bersatu telah menjadi sasaran serangan politik pengurusi PH Anwar Ibrahim dan pengurusi BN Zahid Hamidi. Mereka fokus mencipta tuduhan fitnah terhadap seteru politik mereka, khususnya Bersatu. Banyak tuduhan dibuat terhadap Bersatu untuk membina persepsi negatif. Lebih-lebih lagi, kita semakin hampir dengan 6 pilihan raya negeri. Akaun parti dibekukan sebelum sebarang penyiasatan dibuat atau diselesaikan dan oleh itu Bersatu dihukum tanpa bukti, katanya. Terdahulu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan siasatan terhadap akaun Bersatu dan mengatakan 2 akaun parti itu telah dibekukan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan. Anwar pula menafikan sebarang campur tangan dari pihak kerajaan dalam tindakan itu dan menyifatkan pihak yang membuat dakwaan sedemikian sebagai tidak bertanggungjawab. Sementara itu, Muhammad Syukur turut mempersoalkan Anwar dan anaknya Nurul Izzah yang didakwanya hidup mewah walaupun tidak menerima gaji. Persoalannya, dari manakah sumber pendapatan mereka memandangkan bagaimana seisi keluarga boleh hidup selesa tanpa dibayar bulanan? Soalnya. Menurutnya lagi, Bersatu bukan saja berharap SPRM akan menyiasat perbelanjaan PHBN tetapi juga terhadap Anwar dan keluarganya. SPRM adalah badan bebas, jadi saya harap laporan ini mendapat perhatian segera, katanya lagi. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar. Berita panas hari ini dipetik dari Sinar Harian bertajuk Sambut baik KJ berhijrah ke PN. Berita penuh. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat Datuk Seri Muhammad Sanusi MD Nor menyambut baik kabar angin penghijraan bekas ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin ke Perikatan Nasional PN selepas dipecat daripada UMNO. Katanya, ura-ura berkenaan diharap menjadi kenyataan kerana PN sentiasa mengalu-alukan pemimpin berkualiti dan hebat daripada UMNO. Menurut beliau, penyertaan figura politik itu juga akan memberikan kesan positif dan kekuatan kepada PN terutama menjelang pilihan raya negeri PRN di 6 negeri pada tahun ini. Saya harap ia menjadi kenyataan. Orang baik, mai datang, orang tidak bagus pergi berhimpun belah sana PH. Katanya ketika ditemui di majlis penyerahan surat hak milik, lesen menduduki sementara, hak milik sumbangan dan cukai tanah di Dewan Cendrawasih di sini pada Selasa. Tambahnya yang juga Menteri Besar Kedah, PN juga sentiasa membuka ruang untuk mana-mana individu yang dipecat atau digantung UMNO untuk menyertai parti itu sekiranya mereka berminat. Yang dibuang dari UMNO orang baik-baik, orang yang ada potensi hebat. KJ, Khairi, siapa kata tak hebat? Siapa kata Tan Sri Anwar Musa, Tan Sri No Omar, Datuk Sri Syahidan Kasim, Datuk Sri Hishamuddin Tun Hussein tidak hebat? Semua ini orang hebat, terkenal di seluruh Malaysia, katanya. Pada Isnin, Khairi dilaporkan menyatakan minat untuk bertanding dalam PRN Selangor. Menurutnya, beberapa tawaran telah dibuat kepadanya termasuklah jawatan Menteri Besar sekiranya menang. Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan parti politik mana yang menawarkan jawatan itu selain tidak bercadang untuk menubuhkan parti baru di negara ini.
Salam sejahtera dan selamat pagi kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas pagi ini dipetik dari BH Online bertajuk Tiada rancangan pintu belakang di St. Regis. Berita penuh. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menafikan wujud rundingan pintu belakang yang diatur beliau dengan Perikatan Nasional PN dikenali langkah St. Regis bagi menyingkirkan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebaliknya, beliau menjelaskan rundingan yang dilakukan dengan PN di hotel berkenaan yang disertai Setiausaha Agung BN Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Zamri Abdul Kadir adalah perbincangan rasmi yang dipersetujui Dewan Tertinggi Parti. BN pergi ke Hotel St. Regis mengadakan perundingan dengan PN, maka tidak timbul langkah St. Regis seperti didakwa. Itu menipu, malah Dr. Zamri sendiri hadir dalam rundingan itu. Pertemuan itu adalah rasmi. Sebelum itu, kami berunding dengan PH seperti dilihat di Hotel Seri Pasifik. Kita sampaikan permintaan dan syarat kita. Saya tidak hadir kerana menghadap Yang di-Pertuan Agong. Melalui dua rundingan itu, PH setuju semua permintaan BN. Manakala PN menyatakan 1-2 permintaan seperti jawatan Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri mereka mahu rundingkan semula, katanya dalam temu bual bersama BH di pejabatnya baru-baru ini. Pada Perhimpunan Agung UMNO 2022, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan wujud usaha menyingkirkan beliau sebagai pengerusi BN ketika proses rundingan pembentukan kerajaan berlaku selepas pilihan raya umum ke-15. Malah, Ahmad Zahid mendakwa wujud juga rundingan pintu belakang yang diatur dengan PN dikenali sebagai langkah St. Regis yang turut mendedahkan tindakan 10 ahli Parlimen BN yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas PRU 15. Ismail Sabri yang juga ahli Parlimen Bera berkata, Dewan Tertinggi BN dan Majlis Kerja Tertinggi UMNO memutuskan untuk menjadi pembangkang buat sementara waktu selepas tiada mana-mana parti dapat membentuk kerajaan selepas PRU 15. Beliau menjelaskan turut diputuskan BN mahu mengadakan rundingan dengan kedua-dua parti iaitu PN dan Pakatan Harapan PH sebelum membuat keputusan seterusnya. Turut didedahkan keputusan menyertai PH itu masih tidak dimaklumkan secara rasmi dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN. Menyifatkan dakwaan Ahmad Zahid dan beberapa pemimpin UMNO mengenai langkah St. Regis itu sebagai usaha merosakkan nama geng 10 yang menandatangani akaun bersumpah SD menyokong Muhyiddin. Dengan dua keputusan berbeza daripada PH dan PN, maka semua MP setuju kekal dengan keputusan berkecuali dan mewakilkan Presiden, Timbalan Presiden dan Setiausaha Agung mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Namun apabila mereka pergi, mereka memberitahu MKT Yang di-Pertuan Agong meminta parti menyertai kerajaan perpaduan dan ini diterima MKT UMNO. Perkara ini sepatutnya dibawa kepada BN sebab kita bertanding atas tiket BN. Ini tidak berlaku menyebabkan MCA dan MIC enggan menerima sebarang jawatan dalam kerajaan perpaduan, katanya.